Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anak-anak pelajar sekalian. Nama Cikgu Nur Azimah binti Cik Omar yang merupakan guru kesusasteraan Melayu Komunikatif dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Baru, Kelantan. Hari ini, cikgu akan berbicara tentang tajuk semester 3 bahagian A, iaitu penulisan kreatif. Fokus utama cikgu ialah kepada puisi moden ataupun sajak. Seterusnya, kita lihat terlebih dahulu apakah hasil pembelajaran yang terkandung di dalam Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif bagi tajuk ini, iaitu menghasilkan puisi secara berpandu dan juga menghasilkan puisi berdasarkan kreativiti. Seterusnya, marilah terlebih dahulu kita lihat apakah maksud puisi. Menurut pendapat Zakbar, beliau mendefinisikan puisi sebagai karangan berangkap ataupun sebagai khas dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah dan melukiskan kemanisan dan kecantikan bahasa. Maka dengan gambaran yang cantik ini, perkara yang dikatakan itu bertambah menarik hati orang yang mendengarnya. Seterusnya, kita lihat pula pengertian ataupun konsep sajak. Sajak ialah puisi baru yang bebas daripada peraturan-peraturan, bebas dalam pembentukan rangkap, bebas dari segi bilangan baris di dalam rangkap, bebas dari segi bilangan atau jumlah patah perkataan di dalam baris. Jadi, sajak yang bersifat demikian dapat mengucapkan ataupun menyampaikan fikiran penyajak dengan cara yang lebih indah, bebas dan berkesan. Sebelum menghasilkan sebuah sajak bagi pelajar semester 3, maka beberapa kriteria penting perlu diberi perhatian, iaitu kreativiti, persoalan atau pemikiran, teknik penulisan dan juga gaya bahasa. Seterusnya, marilah sama-sama kita lihat apa itu kreativiti. Kreativiti bermaksud kebolehan mencipta. Jadi untuk kriteria berkaitan dengan kreativiti, apa yang perlu diberi perhatian oleh anak-anak pelajar sekalian ialah berkaitan dengan tajuk dan kesinambungan idea. Apabila menghasilkan sebuah sajak, maka perlu diberi tajuk. Dan tajuk yang diberi tersebut mestilah sesuai dengan tema yang dikemukakan. Untuk mengenal pasti tema pula, anak-anak pelajar mestilah merujuk kepada soalan yang diberi. Contoh soalan di sini ialah berdasarkan gambar di bawah ini, tulis sebuah sajak. Panjang sajak itu hendaklah antara 30 hingga 40 baris. Jadi, berdasarkan gambar yang diberi, dapatlah dikenal pasti bahawasanya gambar ini merupakan sebuah gambar yang di dalamnya terdapat satu peristiwa berkaitan dengan peristiwa sejarah tanah air kita, iaitu bulan kemerdekaan yang disambut pada setiap bulan Ogos. Jadi, manakala yang terdapat
apa yang terdapat dalam gambar tersebut ialah perarakan kalangan prajurit tanah air, iaitu tentera dan juga kereta perisai. Selain daripada prajurit atau tentera dan kereta perisai, terdapat juga bendera Malaysia, bangunan Sultan Abdul Samad, juga rakyat jelata yang sedang mengikuti perarakan tersebut. Jadi, jelas gambar yang diberi ini sebagai bahan rangsangan sebenarnya berkaitan dengan patriotisme. Jadi, contoh tajuk yang dianggap sesuai dengan tema gambar ini bagi sajak yang akan dibina ialah Demi Pertiwi. Seterusnya, kesinambungan idea. Apa dia kesinambungan idea? Kesinambungan idea ini ia berkaitan dengan idea-idea yang bersaling berkait dalam baris demi baris serta rangkap demi rangkap dalam sesebuah penghasilan sajak, dan ia tidak terpesong daripada tema. Contoh kesinambungan idea yang diberikan di sini ialah rangkap pertamanya, pertiwi ini milik bersama, pertiwi ini bumi dipijak, langit dijunjung, pertiwi ini tanah air, tanah tumpah darahmu, pasti dipertahan ke hujung nafasmu. Demi pertiwi tercinta, lelah dan payah tiada dikenal, senjata api jua kereta perisai dianggap bukan sekadar mainan, demikian bukti sanggup depani musuh. Jadi, berdasarkan rangkap pertama dan rangkap kedua yang dipaparkan, jelas maksud bagi rangkap pertama ialah berkaitan dengan kesanggupan para pejuang tanah air mempertahankan tanah air tercinta atau pertiwi tercinta ini sehingga ke hujung nyawa. Demikian juga dengan rangkap yang kedua. Maksud bagi rangkap kedua ialah kesanggupan para pejuang tanah air berjuang menghadapi musuh walau dalam keadaan apa sekalipun. Jadi jelas perkataan-perkataan yang diguna dalam setiap baris juga maksud bagi rangkap pertama dan rangkap kedua adalah saling berkait dan tidak terpesong daripada tema yang dinyatakan. Seterusnya, kriteria yang penting perlu diberi perhatian oleh anak-anak pelajar sekalian apabila ingin menghasilkan ataupun apabila diarahkan menghasilkan sajak, maka perlulah difikirkan berkaitan dengan persoalan atau pemikiran. Apa dia persoalan? Persoalan ialah perkara-perkara kecil dalam suatu karya yang ada hubungannya dengan tema. Jadi jelas di sini persoalan mestilah ada kaitan dengan tema. Persoalan yang dikemukakan dalam sajak mestilah ada kaitan dengan tema yang dinyatakan atau yang dikemukakan ataupun yang diberi. Dan persoalan untuk penghasilan sajak bagi pelajar semester 3 sebaik-baiknya mestilah 5 atau lebih persoalan. Contoh bagi persoalan untuk tema patriotisme ialah sanggup berkorban, berani, setia, mempertahankan kedaulatan negara, tabah dalam perjuangan dan sebagainya yang dianggap boleh menepati tema patriotisme. Contoh seterusnya ialah contoh persoalan berkenaan tema perpaduan. Persoalan-persoalan yang boleh dikaitkan dengan tema perpaduan ialah kerjasama, toleransi, hormat menghormati, tolong menolong, berkasih sayang dan sebagainya. Seterusnya, teknik penulisan.
juga merupakan antara kriteria penting bagi penghasilan sajak untuk anak-anak pelajar semester 3. Apa dia teknik penulisan? Teknik penulisan ialah cara atau kaedah menulis atau menghasil atau mencipta sajak. Di dalam teknik penulisan, anak-anak pelajar perlulah memberi perhatian kepada 3 perkara, iaitu diksi, baris dan rangkap. Diksi adalah pemilihan kata yang sesuai dengan tema dan persoalan. Diksi yang digunakan mestilah sebaik-baiknya indah dan puitis. Contoh diksi yang sesuai dengan tema yang dikemukakan tadi, iaitu patriotisme, ialah Pertiwi, Merdeka, Perisai, Pengorbanan, Setia, Cinta dan lain-lain yang mungkin anak-anak pelajar fikir sesuai untuk tema tersebut. Dan sekiranya soalan yang dikemukakan berpandukan bahan ransangan atau gambar, maka sebahagian daripada perkataan yang digunakan di dalam sajak yang dihasilkan itu mestilah terdapat di dalam bahan tersebut. Merujuk kepada gambar yang dipaparkan, perkataan-perkataan yang boleh dipetik secara visual daripada gambar ini ialah prajurit atau pahlawan atau tentera, bendera atau panji, kereta perisai, rakyat jelata atau marhai, bangunan pencakar langit, bangunan Abdul Samad dan sebagainya yang mungkin boleh dikenal pasti daripada gambar tersebut. Seterusnya, baris. Untuk baris di dalam sajak, binaan barisnya adalah bebas. Walaupun sajak merupakan puisi bebas, namun anak-anak pelajar semester 3 mestilah menghasilkan sajak secara berpandu, iaitu berpandu kepada kehendak soalan yang dikemukakan. Dan selalunya ataupun sebaik-baiknya bilangan baris di dalam sajak yang dihasilkan oleh anak-anak pelajar sebaiknya melebihi 30 baris. Dan bagi teknik penulisan yang terakhir ialah binaan rangkap. Rangkap ialah binaan yang terdiri daripada gabungan beberapa baris. Dan untuk anak-anak pelajar semester 3 juga, cikgu galakkan kamu hasilkan rangkap sajak melebihi 5 rangkap agar dapat dimasukkan persoalan-persoalan yang berasingan bagi rangkap-rangkap tersebut. Okey, seterusnya kriteria penghasilan sajak yang terakhir yang perlu diberi perhatian oleh anak-anak pelajar sekalian, iaitu gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa ialah penggunaan bahasa yang dipilih untuk menyampaikan maksud. Dalam penghasilan sajak semester 3, gaya bahasa yang perlu diaplikasikan oleh anak-anak pelajar sebaik-baiknya melebihi daripada 4 gaya bahasa. Contoh gaya bahasa yang boleh digunakan ialah asonansi, aliterasi, anafora, simile, inversi, metafora, hyperbola, onomatopia dan sebagainya. Asonansi bermaksud perulangan bunyi vokal di dalam perulangan bunyi vokal yang sama di dalam baris yang sama. Contoh di sini ialah pertiwi ini milik bersama. Jelas dalam baris yang dibacakan ini ataupun yang dipaparkan ini, perulangan bunyi vokal dalam baris ini ialah
perulangan bunyi vokal I yang diulang sebanyak 6 kali. Manakala untuk aliterasi pula, maksudnya ialah perulangan bunyi konsonan di dalam baris yang sama dan mendominasi baris tersebut. Contohnya, pertiwi ini tanah air, tanah tumpah darahmu. Jelas juga ya, dalam baris ini perulangan bunyi konsonan ialah perulangan bunyi konsonan T yang diulang sebanyak 4 kali. Mungkin ya, penyaja ingin memberi penegasan tentang maksud baris yang diberi. Seterusnya, anafora. Anafora pula ialah perulangan frasa ataupun kata pada awal setiap baris secara berturutan. Contoh, pertiwi ini milik bersama. Pertiwi ini bumi dipijak, langit dijunjung. Pertiwi ini tanah air, tanah tumpah darahmu. Jelas juga di sini, frasa pertiwi ini diulang secara berturutan pada setiap awal baris. Seterusnya, demikian juga dengan gaya bahasa simili. Contohnya ialah hati dan jantung bagai serbuk. Seterusnya, kita pergi kepada contoh soalan untuk penghasilan sajak bagi anak-anak pelajar semester 3. Soalan di sini disediakan 3 contoh soalan ya. Soalan yang pertama, hasilkan sebuah sajak yang bertemakan pendidikan yang panjangnya kira-kira 30 baris. 25 markah. Soalan yang kedua, anda dipilih oleh pihak sekolah untuk menyertai pertandingan menulis sajak pada peringkat kebangsaan yang bertemakan keindahan alam. Tulis sajak tersebut. Panjang sajak itu hendaklah antara 30 hingga 40 baris, 25 markah. Dan soalan yang ketiga ialah berdasarkan gambar di bawah ini, tulis sebuah sajak. Panjang sajak itu hendaklah antara 30 hingga 40 baris, 25 markah. Jelas di sini ya, ada perbezaan antara ketiga-tiga soalan ini. Soalan pertama dan kedua didapati ya, jika diteliti, temanya diberi secara tersurat. Iaitu soalan pertama, temanya ialah pendidikan. Manakala soalan yang kedua, tema yang diberikan ialah keindahan alam. Namun, soalan yang ketiga, temanya tidak diberikan secara tersurat. Tetapi, anak-anak pelajar perlu kenal pasti ya, berdasarkan gambar yang diberi atau bahan rangsangan tersebut, apakah tema yang bersesuaian dengan gambar itu. Jadi ya, cikgu akan berikan panduan untuk penghasilan sajak agar dapat menepati masa yang diperuntukkan, iaitu 40 minit. Contoh rangka jawapan atau panduan berdasarkan soalan 3 ya. Iaitu berdasarkan gambar di bawah ini, tulis sebuah sajak. Panjang sajak itu hendaklah antara 30 hingga 40 baris, 25 markah. Jadi anak-anak perlu berikan ya perhatian, perlu menganalisis terlebih dahulu soalan yang diberi, iaitu kenal pasti terlebih dahulu ya tema dalam soalan, dan anak-anak pelajar perlulah mentafsir apakah gambar yang diberi dan apakah tema yang sesuai dengan gambar tersebut. Itu adalah langkah penulisan sajak yang pertama ya.
Okey, jadi merujuk pada gambar yang diberi tadi, tema yang bersesuaian ialah warisan budaya kerana gambar tersebut ada kaitan dengan juga peristiwa sejarah tanah air kita yang peristiwa ini berlaku di negeri Melaka. Dan seterusnya, langkah seterusnya ya, anak-anak pelajar perlulah menentukan 5 atau lebih persoalan yang bersesuaian dengan tema yang dinyatakan tadi. Okey, jadi berdasarkan gambar atau bahan rangsangan dalam soalan yang dikemukakan tadi, persoalan yang sesuai untuk tema warisan budaya ialah peristiwa sejarah, penjajahan, pengajaran, monumen, nasionalisme, jati diri dan lain-lain yang mungkin ataupun yang boleh anak-anak pelajar sekalian kenal pasti dan keluarkan daripada gambar atau bahan rangsangan yang diberi itu. Langkah seterusnya untuk penulisan sajak ialah membina rangka ataupun draft. Untuk binaan rangka atau draft, anak-anak pelajar mestilah memberi tumpuan kepada aspek kreativiti, persoalan, teknik penulisan dan gaya bahasa. Kreativiti adalah berkaitan dengan tajuk kerana ia adalah cerminan kepada keupayaan, kebolehan anak-anak memikirkan ataupun menonjolkan kehebatan masing-masing. Jadi pada pandangan cikgu, tajuk yang sesuai untuk gambar soalan yang diberikan tadi ialah kenangan silam kerana ia berkaitan dengan peristiwa lampau, itu sejarah. Dan seterusnya, anak-anak pelajar juga mesti pastikan terdapat kesinambungan idea baris demi baris serta rangkap demi rangkap bagi sajak yang dihasilkan agar ia tidak terpesong daripada tema yang dinyatakan. Dan sebaik-baiknya kesinambungan idea itu mestilah digabung jalingkan dengan persoalan yang disenaraikan tadi yang dimasukkan dalam rangkap demi rangkap. Teknik penulisan juga perlu diberi perhatian apabila menghasilkan sajak. Dan ia berkaitan dengan diksi, baris serta rangkap. Diksi yang sesuai untuk tema warisan budaya dan juga gambar yang dikemukakan tadi ialah benteng, Kota Melaka, batu dan sebagainya. Dan anak-anak pelajar mesti ingat sekiranya soalan itu tidak memberikan tema secara tersurat, maka anak-anak pelajar perlulah mengenal pasti tema yang paling sesuai dengan bahan rangsangan yang diberi. Demikian juga dengan bilangan baris. Bilangan baris mestilah mematuhi arahan atau kehendak soalan. Jadi soalan tadi yang dikemukakan tadi, bilangan baris yang ditetapkan dalam sajak yang dihasilkan mestilah terdiri pada 30 hingga 40 baris sahaja. Manakala rangkapnya pula bilangannya sebaik-baiknya melebihi 5 rangkap. Dan yang terakhir ialah gaya bahasa. Gaya bahasa sebaik-baiknya anak-anak pelajar masukkanlah gaya bahasa asonansi, aliterasi, inversi, personifikasi, hyperbola atau apa-apa saja gaya bahasa yang dianggap sesuai dan sebaik-baiknya melebihi daripada 4 unsur gaya bahasa. Dan seterusnya, sajak yang dihasilkan itu ditulis dalam bentuk rangkap. Dan bilangan baris dalam rangkap sebaik-baiknya juga terdiri pada 5 baris bagi rangkap pertama. Demikian juga untuk rangkap kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam, biarlah ia terdiri pada 5 baris juga. Walau bagaimanapun,
anak-anak pelajar sebenarnya bebas untuk menentukan bilangan baris di dalam rangkap asalkan sajak tersebut terdiri daripada 30 hingga 40 baris. Di sini cikgu berikan panduan saja ya. Rangkap akhirnya sebaik-baiknya 6 baris. Dan akhir sekali ya, langkah penulisan sajak anak-anak sebaiknya lakukan penyemakan ya, agar dapat dilakukan penambahbaikan dan juga mungkin ada tambahan persoalan yang ingin dikemukakan lagi oleh anak-anak pelajar sekalian. Jadi itu sahaja bicara cikgu hari ini berkaitan dengan puisi moden, iaitu sajak ya, berkenaan tajuk penulisan kreatif semester 3. Marilah sama-sama kita fahami dan hayati peribahasa genggam bara api biar sampai jadi arang. Ia bermaksud membuat suatu pekerjaan yang suka atau susah, hendaklah bersabar sehingga mencapai kejayaan. Dan jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Maknanya kita mesti berusaha dengan gigih untuk merealisasikan kejayaan yang diidam-idamkan. Cikgu sudahi bicara cikgu hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih.